Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM, alhamdulillah untuk waktu ini masih lagi bersama untuk petang ini. Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk jam kedua. Kita akan bersama rancangan Islam Agamaku, dan untuk bersama para pendengar boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Alhamdulillah untuk petang ini kita akan bersama Tuan Johannes Lucas untuk petang ini untuk kita membincangkan sama-sama kemanisan Islam buat mualaf kita. Maklumkan kehadiran yang terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Khabar datin? Baik, alhamdulillah sihat. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih meluangkan masa untuk Islam Agamaku pada petang ini. Tuan Johannes Lucas, pemangku Ketua Pegawai Hidayah Center Foundation, untuk kita perkenalkan terlebih dahulu, lebih detail sedikit untuk Tuan. Mungkin perkenalkan terlebih dahulu diri sendiri, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Datin Mullah Jasman yang sudi menjemput saya hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama Johannes bin Lucas berasal dari Tawau, Sabah, anak kelahiran Sabahan ni. Alhamdulillah telah menerima hidayah ini sejak tahun 1999 apabila banyak membaca buku-buku yang memberi inspirasi waktu itu untuk mendalami lagi agama Islam. Sekarang ini alhamdulillah telah pun berumah tangga, mempunyai 4 cahaya mata. Alhamdulillah. Dan sekarang selaku diamanahkan sebagai pemangku Ketua Pegawai Eksekutif di Hidayah Center Foundation. Okey, berapa lama dah di Hidayah Center tu? Sedar hampir 10 tahun. 10 tahun. Masuk Islam bila? Pada tahun 1999. Lama, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin ramai yang ada yang kenal, ada yang tak kenal pada petang ini. Mungkin para pendengar di luar sana, mungkin kita nak tahu daripada anda. Ada soalan juga boleh hantarkan di FB, dan kita nak lebih detail insya-Allah pada petang ini untuk kemanisan Islam pada seorang muallaf ini. Mungkin ada pengalaman sendiri. Untuk petang ini kita nak share atau kita kongsikan bersama para pendengar. InsyaAllah boleh. Ya, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari segi pengalaman selaku mu'allaf dahulu di peringkat awal tu, sebenarnya dia akan berlaku banyak perubahan. Sebenarnya ada dalam sudut yang lebih positif, ada yang negatif. Cuma dalam konsep dalam pengalaman saya sendiri peribadi lebih banyak positif, kerana mengambil kira suasana kita di Malaysia yang majoriti Muslim itu memberi satu bi'ah ataupun persekitaran yang baik sebenarnya untuk mana-mana bukan Islam maupun dalam Malaysia ataupun luar Malaysia untuk mempelajari apa itu agama Islam. Jadi dari segi perasaan tu sebenarnya seronok. Ada satu kita boleh rasakan kalau pengalaman, kalau personally saya sendiri merujuk kepada ketenangan tu ada. Kedamaian apabila kita, kerana di peringkat awal perjalanan menuju hidayah itu sebenarnya ada banyak mungkin cabaran, mungkin ada banyak juga masa yang diperlukan untuk meneliti lebih jelas sebenarnya kita nak orang kata mendalami suatu agama tu untuk apa dan apa kaitannya sebenarnya dalam hidup kita. Dan yang paling penting adalah kaitan kita dengan pencipta kita. Itu yang apabila bukan saja saya tetapi ramai di kalangan para mu'alaf yang ingin mencari orang katakan kebenaran, kedamaian itu sebenarnya bergantung kepada latar belakang yang dia telah lalui. Mungkin mempunyai faktor-faktor tertentu kerana pembelajarannya ke, ataupun kerana keadaan keluarga itu sendiri, ataupun pengalaman yang dia lalui sepanjang ke arah memperoleh hidayah tersebut. Itu yang menyebabkan kalau dilihat ketenteraman yang kita
ataupun alami itu sebenarnya sangat indah sebenarnya bagi para mualaf, kerana apabila dicari-cari tu akhirnya dijumpa. Tapi dia bergantung pada masa lah. Itu yang menyebabkan bagi mereka yang sentiasa ingin mencari kebenaran kan, sebab Allah suka pada hamba-hambanya yang ingin mendekatkan diri kepadanya kan. Itu yang menyebabkan seseorang itu akan terdorong untuk mencari lagi kebenaran, kerana hati itu dia akan membuat-buat untuk mencari siapa aku sebenarnya. Kan itu biasanya soalan pertama lah. Yang kedua, apa tujuan aku dilahirkan di muka bumi ni kan? Adakah sebagai seorang anak kepada mak ayah saja ke, ataupun sebenarnya lebih daripada itu? Dan sebenarnya ada kaitan dengan pencipta kita. Kemudian yang ketiga tu soalan merujuk pada kemana nak pergi selepas ni. Kan? Sebab kita ada awal dan akhir kita kan. Jadi bagaimana penghujung hidup kita, itu yang menyebabkan ramai di kalangan para mu'alaf apabila mereka mencari hidayah ini, dia akan menjadi satu benda yang menyeronokkan. Itu yang menyebabkan kita tidak rasa hairan dan rasanya perlu berbangga, rasa seronok, kerana dalam masa situ ada perasaan terharu kat situ. Terharu, mungkin mengalirkan air mata, bukan kerana sedih, tetapi kerana keseronokan bila kita menerima Islam itu sebagai ad-din, yang akhirnya menjadi cara hidup kita. Itu sedikit makluman lah. Kenapa seronoknya bila itulah agama mungkin Allah. ialah kita bila dengar ini kita mungkin dapat rasa juga perkara ini, tapi mungkin ada contoh yang kita boleh bayangkan kepada para pendengar, dan khususnya mungkin ada pendengar yang baru nak berjinak-jinak nak masuk ke Islam dan mendengar kita. Sebenarnya ramai alhamdulillah yang kita jumpa kat luar, dia mendengar Radio IKIM untuk nak mencari ke hidayah itu. Tapi kita nak bayangkan macam mana kita boleh tunjukkan kepada mereka kemanisan halautul iman tu bagaimana. Masya-Allah. Cantik soalannya. Kalau dilihat, yang pertama sekali pengalaman kami di Hidayah Center Foundation, kita ada kelas bimbingan kepada non-Muslim untuk mereka mengetahui apa itu Islam sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama juga kita memberikan kefahaman yang menyeluruh apa itu Islam. Tetapi di peringkat awal tu mereka perlu mempelajari ilmu dahulu. Ilmu tu sangat penting, kerana ilmu itulah yang akan memberi satu kepastian dalam hidup mereka untuk memilih which one is the best for their life. Itu yang menyebabkan seronok lah. Jadi bila tentang kemanisan iman ni, contohnya yang terbaik pengalaman kami di Hidayah Center Foundation sendiri, apabila kita banyak berkongsi keindahan Islam dalam kelas kita, dalam kelas bimbingan mu'alaf, di situ banyak sebenarnya kita beri pendekatan pertama adalah bagaimana mengenal Tuhan yang selaku pencipta kita, dan apa kaitan kita dengan pencipta kita. Mungkin sebelum ini bagi mereka yang rasa tidak ada wujudnya Tuhan itu, dia akan merasa kosong hidupnya, tidak ada arah. Tetapi bila kita beritahu bahawa yang lebih dekat dengan kita itu, manusia itu bukanlah kami, bukanlah Datin ataupun saya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya menanti-nanti bila masa kamu nak mengingati aku. Bila masa kamu nak berdoa kepadaku. Dan dalam masa yang sama, apa yang menyebabkan pencetus akhirnya kamu ingat kepadaku sebagai selaku Tuhan kan. Itu yang dalam kelas inilah yang menyebabkan kita beri buka ruang untuk mereka berkongsi pengalaman mereka, bagaimana mereka boleh mencari suatu ilmu tentang mengenal Tuhan, dalam sama yang sama melihat bagaimana keadaan dunia sekarang kan. Kalau kita lihat saudara kita di Palestin, apa sebenarnya isu yang berlaku di sebalik peperangan tersebut, dan bagaimana saudara kita di Palestin itu boleh bertahan lagi di sana tanpa memberi balasan yang sangat orang kata kritikal kepada musuhnya kan. Tetapi terus bertahan, mempertahankan tanah airnya. Itu pun kita bawa topik yang santai kepada mereka, yang akhirnya mereka berfikir betul juga kan, kalau dia tidak berpegang dengan satu prinsip dalam hidup dia, rasanya mungkin dia tidak akan rasa kekal di situ. Itu yang menyebabkan mereka akan rasa terus untuk mencari.
Itu dalam kelas sebagai contoh. Tapi kalau pengalaman lain tu adalah kita lihat contohnya melalui syiar Islam yang ada berlaku di Malaysia kan. Contohnya terdengar azan. Bagaimana sebenarnya azan, walaupun bagi mereka yang bukan Islam mungkin mereka merasakan bahawa ini orang Islam ni tengah menyanyi ke? Kan? Tapi sebenarnya bila difahami kalimah yang sangat suci dan murni itu, Allahu Akbar, sehinggalah la ilaha illallah, sebenarnya mempunyai skop yang sangat luas, sangat besar. Itu yang menyebabkan bila mereka cuba memahami, oh kenapa dia perkataan dia sedemikian, kenapa laungan dia sedemikian. Apatah lagi kalau dapat dilaungkan azan itu dengan sangat indah, sangat sedap didengar, subhanallah, banyak boleh menyentuh hati-hati umat manusia yang sebenarnya mencari ketenangan, mencari kedamaian dalam hidupnya, yang mungkin pada ketika itu diuji dengan dugaan, dengan cabaran kan. Jadi dengan azan ini yang menyebabkan mereka mencari di manakah sebenarnya hal itu. Kenapa dia memanggil aku? Kenapa aku tergerak ke situ? Itu baru azan. Kalau kita tengok dalam yang lain lagi, macam solat kan. Solat. Ini pengalaman juga kita di Hidayah Center Foundation bila kita buat satu program yang dikenali sebagai Mosque Tour Guide ataupun Mosque Open Day. Sebenarnya kita memberi pengenalan kepada masyarakat di sekeliling kita, masyarakat majmuk, untuk mengenali Islam tu melalui keindahan masjid dan juga kesenian masjid yang ada di dalam masjid. Daripada situlah sebenarnya mereka mengenal, oh rupanya orang Islam dia sembahyang cara begini, oh dia kena menghadap ke sana. Tapi kenapa sedemikian lepas itu kenapa bila berada di tanah suci itu ataupun berada di perkarangan masjid mesti menutup aurat? Kenapa? Perlu semua kena buat macam tu kan? Itu antara persoalan-persoalan yang mereka tanya. Akhirnya apabila kita kongsikan, kemudian kenapa dia berada dalam satu line yang sama, garisan yang sama, kenapa lelaki di hadapan, kenapa perempuan di belakang, kenapa semua ni menjadi kenapa kalau orang menjadi persoalan pada mereka, yang akhirnya mereka mencari lagi, mencari. Subhanallah, di situlah sebenarnya yang akhirnya Allah menyuntik, orang kata, kemanisan iman dalam mereka mencari keindahan Islam itu sendiri. Masya Allah, Alhamdulillah, subhanallah. Itulah yang kita nak kongsikan bersama para mu'alaf, para pendengar kita untuk petang ini. Dan banyak lagi yang nak kita kongsikan, insya-Allah. Kita akan beri hasil ketika kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berhasil kita kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami di Kembaran Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Dia yang tahu isi hatimu. IKIM FM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Ketika dunia lain diulik tiduran yang nyenyak, dihiburkan dengan hilaian ketawa suka, suara kanak-kanak, senyum bersama pelukan ayah dan ibu yang begitu mesra.
melakukan aktiviti fizikal yang digemari mengikut kemampuan, bersyukur dan hargai nikmat kehidupan, mempelajari ilmu dan meneroka kemahiran yang diminati serta tonjolkan bakat anda. Berikan senyuman, penghargaan, masa, tenaga dan bantuan kepada orang lain. Nescaya kita turut bahagia bila menggembirakan orang lain. Semoga kita kekal sihat, berfikiran positif dan dapat melalui ujian dan menguruskan tekanan dengan baik. Kuala Terengganu 100.2. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk petang ini bersama rancangan Islam Agamaku. Dan alhamdulillah, masih lagi membincangkan tentang kemanisan Islam buat mu'alaf bersama Tuan Johannes Lucas bersama pemangku CEO Hidayah Center Foundation untuk petang ini. Dan kita nak tahu lagi Tuan Johannes, bagaimana kalau kita dalam masyarakat Muslim yang di luar sana seperti saya dan orang lain, kita nak menyantuni mu'alaf dan kita membantu mereka untuk mendapat kemanisan Islam ini atau kemanisan iman ini, bagaimana Tuan? Alhamdulillah, terima kasih Datin. Soalan yang baik sebenarnya. Inilah peranan sebenarnya sebagai umat Islam menyantuni saudara-saudara kita yang berhijrah. Jadi umpama pada zaman Rasulullah SAW, bagaimana golongan Ansar menyantuni golongan Muhajirin. So begitulah peran kita sebagai umat Islam di Malaysia. Bagi mereka yang berhijrah ini, bagaimana kita nak menyantuni mereka, bagaimana kita nak melayan mereka sebaik mungkin agar mereka kekal dan boleh mempraktiskan Islam dengan baik, insya-Allah. Yang pertama, perlu ada kesedaran dalam hidup kita bahawa kita tak hidup seorang. Kita hidup ramai, pelbagai bangsa, pelbagai agama, pelbagai budaya. Ini sangat penting untuk kita mempelajari sosiologi kehidupan mereka apabila mereka berhijrah kepada agama Islam. Sebab kena ingat, apabila mereka berhijrah kepada agama Islam, yang berhijrah itu adalah agama tapi budaya mungkin sama. Tapi di situlah sebenarnya peranan bagaimana agama orang kata menyulam nilai akidah atau nilai Islam itu kepada para mu'alaf supaya mereka sedikit demi sedikit boleh mempraktiskan Islam dengan indah, dengan baik. Jadi perlu ada kesedaran di situ. Dan kita kena ingat juga bahawa integrasi antara kaum ni perlu kita perkukuhkan lagi, kerana sebab kita mempunyai diversity di Malaysia. Jadi perlunya kita berinteraksi dengan semua bangsa, semua agama, menyatakan bahawa Islam ini indah, syumul, rahmatan lil alamin. Macam sebuah lagu kan, sedap pula didengar kalau kita nyanyi kan. Tapi itu antara contoh yang kita kongsikan. Itu pertama. Yang kedua, apabila kita berjumpa dengan para mu'alaf ini, mereka yang berhijrah, yang pertama sekali perlu fokus pada nilai akidah mereka. Sejauh mana mereka memahami akidah itu dengan baik. Kita boleh memahami bahawa di Malaysia akidah ahli sunnah wal jamaah, bagaimana para ulama di negeri-negeri menyusun dengan cantik orang kata konsep tersebut bagi memudahkan para mu'alaf untuk menyelami dan memahaminya. Walau bagaimanapun, kita kena ingat bahawa mu'alaf ini dia baru saja berhijrah. Dia umpama kain putih, tak ada dosa. Dan cara kita mendidik mereka perlulah seperti mana budak tadika. Maksudnya bukan disebabkan dia dewasa kita kena layan macam tadika, tak. Cuma dalam konteks menyantuni itu merujuk bagaimana kita memahami dulu setakat mana dia dah memahami Islam, setakat mana dia dah boleh praktis Islam, setakat mana yang dia boleh kuasai ilmu yang ada dalam Islam itu. Jadi kita boleh bantu sedikit demi sedikit, kerana kita nak jadikan agama ini is a way of life. Jadi bila kita dapat kongsikan itu sedikit demi sedikit sambil terus menunjuk ajar kepada mereka, akhirnya mereka menjadi umat Islam yang baik, yang kukuh imannya seperti para sahabat Rasulullah SAW yang dibina begitu kuat iman dan akidah mereka. Di Hidayah Center Foundation juga kita dalam kelas bimbingan mu'alaf ini, kita ada kongsikan dalam beberapa topik lah. Dua subjek. Yang pertama adalah fiqh mu'alaf. Yang kedua adalah fiqh berinteraksi dengan masyarakat majmuk. Dua topik besar ini kita kongsikan kepada mereka bertujuan untuk mereka memahami apa do's and don'ts. Itu number one. Nombor dua dia adalah bagaimana dia meletakkan dirinya dalam satu keadaan itu dia boleh melaksanakan Islam dengan baik.
Itu yang kita kena faham. Jangan kita tiba-tiba menghukum mereka dengan pelbagai jenis hukuman sedangkan mereka tak tahu apa-apa. So kena ingat bahawa mereka perlu bimbingan kita. Jadi kena ada fasa, mungkin fasa mendidik dahulu, mungkin dalam masa 1-2 tahun. Lepas tu fasa membimbing, mengambil masa juga. Yang hanya ada fasa memperkasa. Daripada situlah tidak hairan nanti kalau mereka lebih baik daripada kita. Itu adalah semua daripada saham kita membimbing, mendidik, membimbing dan memperkasa mereka dari awal. Last but not least, yang ketiga adalah sokongan pada umat Islam, terutama yang paling dekat, karya kita. Karya ni contohnya di surau, di masjid, perlu ada satu sistem bagaimana untuk melihat berapa ramai asnaf di sekeliling kita. Itu penting. Terutamanya kalau asnaf mu'alaf, kerana mungkin mereka malu kerana budaya yang tak sama dengan budaya kita, rumpun Nusantara Melayu kan. Jadi macam saya dulu di peringkat awal memang agak kekok sikit untuk bersama. Tetapi kerana bi'ah ataupun suasana yang persekitaran yang menyokong saya waktu itu, even para mu'alaf kawan-kawan saya itu sama juga, menyebabkan dia rasa keyakinan pada diri dia untuk terus mengamal Islam. Malah kita tidak memaksa mereka. Contohnya macam nak solat berjemaah di masjid atau di surau, kata tak pandai lagi baca Fatihah kan, okey tak apa, follow saja, ikut saja. Sekurang-kurangnya kamu boleh nampak ini adalah salah satu contoh pergerakan. Begitu juga anak-anak kita. Jadi diorang ni umpama anak kita kerana hati mereka sudah dijinakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada situ sebenarnya kita kena santuni mereka. Kita lihat mungkin ada keperluan dari segi fizikalnya, keperluan emosi dia, sebab sokongan moral yang diperlukan di situ, sokongan intelektualnya kerana mungkin dia tak cukup lagi dibimbing. Jadi kita kena salurkan. Mungkin kalau kita di institusi masjid tak ada, surau tak ada, mungkin boleh bekerjasama dengan NGO Islam yang lain seperti mana Hidayah Center Foundation, NGO lain, KDMRS Muslim, Perkim, MRM dengan yang lain ini di Malaysia. Kalau di Sabah tu yang lebih lama tu macam Usia, kalau di Sarawak tu Al-Hikmah, kalau di Semenanjung ni Perkim. Jadi kita banyak belajar daripada mereka. Itu yang menyebabkan kita rasa keseronokan bekerjasama dalam menyantuni para mu'alaf, yang akhirnya dia rasa, yes, I know what I'm doing. Because I have my brothers and sister, yang menyebabkan ada ukhuwah, asasun izzah di situ. Itu dia. Wallahualam. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan atas perkongsian, dan untuk waktu ini ramai para pendengar yang ucapkan Alhamdulillah. Terima kasih atas perkongsian. Ada Muhammad Abdul Halim, selamat dan Alhamdulillah terbaik. Bersyukur Hidayah Center Foundation aktif mengimarahkan dakwah dan menyantuni mu'alaf. Dan ramai lagi sebenarnya yang juga ada pertanyaan, soalan, dan insyaAllah selepas ini kita akan bawa soalan para pendengar untuk petang ini untuk dijawabkan oleh Tuan insyaAllah sebentar saja lagi. Dan untuk waktu ini ada yang bertanya, mungkin ada satu pertanyaan tentang apakah cabaran sering hadapi oleh mu'alaf yang baru memeluk Islam, terutama wanita, kerana mereka terpaksa mengubah dari segi penampilan, terutama yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak yang masih kecil. Kita akan jawab sebentar saja lagi. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, soalan pertanyaan hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami di Kembaran Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Sentiasa bersama berkongsi info terkini.
Johor Bahru 106.2 FM. Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini rancangan Islam Agamaku, dan masih lagi bersama Tuan Johannes Lucas, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Hidayah Center Foundation untuk petang ini. Dan bersama para mendengar, boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Kita banyak soalan Alhamdulillah untuk petang ini, Tuan Lucas, dan ada soalan yang tadi kita bacakan dari Fazil di FB, di YouTube. Sebentar saja lagi, yang mengatakan tentang wanita yang masuk Islam. Ada cabaran yang sering dihadapi oleh mu'alaf yang baru memeluk Islam, terutama wanita, kerana mereka terpaksa merubah dari segi penampilan, pakai tudung dan sebagainya, terutama yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak yang masih kecil. Mungkin ada nasihat daripada Tuan, silakan. Okay, terima kasih Saudara Faizal. Sudi bertanyakan soalan tu agak mencabar sebenarnya. InsyaAllah kita cuba jawab. Tetapi kalau dari segi hukum tu ada lebih baik kita serahkan pada ulama ataupun azatizah yang lebih pakar. Cuma berdasarkan pengalaman bersama dengan masyarakat mu'alaf ini di seluruh Malaysia, memang betul bahawa bila berhijrah itu dia kita boleh merasakan dia kita ubah 360 degree kan. Tetapi untuk peringkat awal ni perlu tanam nilai akidah tentang mengenal Allah, sifatnya macam mana, apa kaitannya dengan dia dengan Allah, dan apa pula kaitan di Allah dengan dia. Jadi dari situ bila ada connection, baru dia akan faham apa sahaja yang Allah minta dari sudut perintah, dari sudut galakan, dia akan faham. Jadi kita kena santuni mu'alaf tersebut step by step lah. Yang penting kita kena sentiasa memberi ilmu. Sebab itu pengalaman di Hidayah Center Foundation, dengan memberi ilmu pengetahuan tentang Islam yang sempurna, yang lengkap ataupun yang terbaik yang kita cuba usahakan kepada mereka, itu akan memberi jadi panduan bagi mereka macam mana mereka nak mengamalkan Islam itu dengan baik. Sebab kalau mereka tak, kita boleh merasakan bahawa situasi begini kerana tidak mempunyai ilmu. Jadi kena ingat, jadi kita tak boleh menghukum mereka. Kita perlu kena santuni, fahami mereka kenapa jadi macam ni. Lepas tu kita tanya, boleh tak kalau macam ni, susah tak? Kalau susah tak apa, take your time. Jadi sedikit demi sedikit. Begitulah juga macam mana bila kita ada anak di peringkat kanak-kanak, remaja, bagaimana kita bentuk mereka. Nilai akidah itu lebih utama. Kemudian fiqh yang lain, dari sudut pemakaian itu, cerminan daripada kita sebagai umat Islam. Your behavior is very, very important. Supaya bila dia bersama dengan kita, contohnya, jomlah ke masjid ke surau, kita ada program. Malam ni ada ceramah daripada ustaz ni. So, secara automatik, dia akan menutup aurat kerana suasana itu menggalakkan dia. Jadi, dia tidak ada rasa kekok. Jadi, perlu kita menyantuni mengikut suasana. Jadi, tidak perlu sentiasa kena tutup aurat. Jadi, yang paling penting adalah akidah. Hukumnya nombor 2. Okay? Walaupun dia ada anak yang kecil, anak itu kemudian, sebab kalau dia melihat ibu ayahnya mempunyai contoh yang terbaik, insya-Allah anak-anak juga turut menjadi yang baik, yang mana kita boleh mendoakan supaya anak-anak menjadi anak-anak yang soleh wa muslim. Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Dan untuk waktu ini di WhatsApp Kunti ada satu soalan juga bertanya, apakah perkara yang paling menarik hati bukan Islam terhadap Islam? Menarik soalan ni. Yang menarik perhatian, menarik hati. Kalau kita konteks di Malaysia, pengalaman kita punya statistik yang ada lah dalam Hidayah Center Foundation, alhamdulillah, menyantuni mu'alaf sehingga sekarang ni dah berusia 12 tahun Hidayah Center Foundation, alhamdulillah. Sedar tak sedar hampir 10,000 mu'alaf seluruh Malaysia disantuni di bawah Hidayah Center Foundation. So kalau berdasarkan minat mereka ni, yang pertama adalah kerana masyarakat umat Islam sendiri, iaitu golongan orang Melayu ataupun majoriti Muslim di negeri-negeri mereka yang mempunyai akhlak yang baik
ataupun mereka berkawan-kawan yang baik kan, yang menutup auratnya dengan sempurna, bercakap dengan baik, bercakap dengan baik, selalu mengajak mereka pergi makan-makan, ada program bersama. Itu yang menyebabkan mereka boleh tertarik. Even kalau dalam konteks bila kita memahami bangsa-bangsa kita di Malaysia, kelebihan masyarakat umat Islam ini adalah mereka bukan yang pertama sekali adalah mentaati ibu bapa setelah Allah dan Rasulnya. Jadi kerana budaya yang sangat sinonim itu, apatah kalau kita lihat masa bulan Ramadan, masa raya dan nak dekat semua ni, kita boleh nampak di media banyak menonjolkan contoh-contoh yang akhlak yang baik, salam emak ayah kan, peluk emak ayah. Itu antaranya menyebabkan mereka tertarik untuk mengenali kenapa agama ni sekian rupa. Sebab mungkin dalam budaya mereka, mungkin saya tak kata semua sama tidak ada nilai sedemikian. Jadi benda itu akan menjadi tertarik kerana sebenarnya Islam menggalakkan hamba-hambanya, umatnya untuk berbuat baik kepada mak dan ayah. Jadi itu yang menyebabkan pentingnya umat Islam di Malaysia ini mencerminkan contoh yang baik. Tetapi kalau bayangkan, kalau kita sendiri umat Islam tidak memberi contoh yang baik, dia akan menjadi benda yang di sebalik daripada itu. Nauzubillah min zalik. Jadi kita tak nak Islam ini dicemari dengan hanya kerana akhlak kita yang tidak baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, syiar kita di Malaysia juga, yang mana umat Islam ni juga sangat berlemah lembut, bersopan santun. Itu yang menjadi satu keselesaan kepada sahabat-sahabat kita, bahawa mereka tidak rasa terancam apabila berada di Malaysia. Kalau berbanding negara-negara lain, mungkin menjadi satu isu yang besar kerana mereka tak boleh nak mengamalkan agama mereka. Tapi kita, kerana kita ada constitution, kita ada undang-undang syariah, benda itu yang menyebabkan kita boleh bersama walaupun kita berbeza. Subhanallah. Okay. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Dan ada satu soalan lagi di WhatsApp Konti, mungkin soalan terakhir pada waktu ini, dari Negeri Sembilan. Perlukah follow up untuk mu'alaf? Oh, subhanallah. Soalan yang sangat mantap daripada saudara kita. Memang betul. Kalau dilihat pada zaman Rasulullah SAW, bagaimana golongan Ansar ini menyantuni golongan Muhajirin, sehingga dia merasakan, golongan Muhajirin merasakan ini adalah keluarga dia kan, padahal tak sama, bukan daripada darah daging yang sama pun, tetapi kerana tautan ukhuwah dan dalam masa yang sama terus membina hubungan yang baik di kalangan mereka, itu yang menyebabkan mereka rasa ada kebersamaan, ada nilai persaudaraan yang rasa kalau tengok dalam hadis kan, tidak sempurna iman seseorang itu apabila dia tidak mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. So benda tu sangat sinonim dengan usaha ini. Jadi memang kita perlu follow up, sebab kita tak nak mereka tercicir dalam agama yang suci ini, kerana kita dah mengajak mereka ke syurga. Jadi takkan kita nak lepaskan mereka lagi daripada taman-taman syurga ini. Allah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Janice Locus atas pertemuan untuk petang ini. Mungkin ada kata-kata terakhir untuk waktu ini. Tinggal sedikit masa lagi sebenarnya. Mungkin ada pesanan daripada Tuan. Silakan. Terima kasih Datin, terima kasih IKIM FM yang memberi saya untuk bersama hari ini. Tuan-tuan, perempuan pada hari ini yang dimati Allah sekalian dan dirindui oleh Rasulullah SAW. Sekarang dah bulan Rejab, tak lama lagi Syakban, Ramadan. Moga kita dapat berjumpa daripada bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting adalah marilah kita menjadi hamba Allah yang mencerminkan Islam itu sebaik mungkin. Kerana kita hidup dalam keadaan yang pelbagai lapisan masyarakat. Jadi perlunya umat Islam ini menjadi contoh kepada masyarakat di sekelilingnya. Kita nak Islam ini indah dilihat. Isu di Palestin ini sepatutnya menjadi bualan pada kita untuk berkongsi yang sebenarnya apakah di sebalik cerita itu. Kesengsaraan yang mereka lalui, apa yang kita boleh kongsikan kepada mereka supaya mereka turut merasai perasaan itu yang akhirnya menyokong bahawa kezaliman tidak boleh berlaku kepada
mana-mana manusia, tak kira bangsa maupun agama. Jadi kerana bila Islam ini membawa rahmatan lil alamin, jadi sangat sinonim lah dengan diri kita di Malaysia ini, kerana hidup kita dalam pelbagai bangsa dan agama ini sepatutnya tidak lagi menjadi perbalahan antara kita. Jadi umat Islam, please come work together. Mari kita tunjukkan akhlak yang baik supaya kita dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita berkongsi kepadanya bahawa kita dah tunjukkan akhlak yang terbaik, qudwah hasanah, yang akhirnya kita dapat bersama-sama dengan mereka semua masuk berbondong-bondong ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Johannes Lokus, pemangku Ketua Pegawai Hidayah Center Foundation. Alhamdulillah atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah untuk tujuan dakwah dan pemerkasaan mu'alaf. Layari www.dahsedekah.com.